Okay, hai semua. Okay, untuk video kali ini adalah perkongsian yang cikgu kongsikan. Okay, berkenaan tajuk persamaan kuadratik dan beberapa teknik untuk menjawab dengan betul. Okay, diharap anda semua dapat belajar daripada video yang cikgu kongsikan ini. Okey, untuk menjawab soalan, ungkapan dan persamaan kuadratik hanya ada 4 langkah yang penting yang anda perlu selesaikan. Okey, yang anda perlu buat. Okey, pertama membentuk persamaan. Okey, bagaimana membentuk persamaan? Okey, ini contoh membentuk persamaan. Okey. Langkah yang kedua, anda perlu menukar persamaan kepada bentuk am. Okey, menukar persamaan kuadratik kepada bentuk am. Okey, ini contohnya. Okey, ini bentuk am. Okey, kuasa tertinggi di hadapan kuasa 2. Okey, x dan nombor sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga, anda perlu membuat pemfaktoran. Okey, ini adalah pemfaktoran, contoh pemfaktoran. Dan langkah yang keempat adalah nilai. Okey, itu adalah 4 langkah yang penting dalam menjawab soalan persamaan kuadratik. Okey, sekarang cikgu ingin kongsikan beberapa kesilapan pelajar yang berlaku yang menyebabkan pelajar tidak mendapat markah dalam menjawab soalan persamaan kuadratik. Okey, ini kita tengok kesilapan yang pertama. Okey, pelajar, bila ini persamaan, ini persamaan, membentuk persamaan, ini adalah bentuk am. Okey, ini adalah bentuk am. Okey, tetapi pemfaktoran yang dibuat tidak berkait dengan bentuk am yang di atas, di mana cikgu tunjuk di sini x darab 3x adalah 3x kuasa 2, bukan negatif 3x kuasa 2. Okey, jadi di sini disebabkan anda menggunakan kalkulator untuk mencari nilai, jadi berlakunya kesilapan di sini. Okey, dalam pemfaktoran. Jadi cikgu cadangkan di sini. Okey. Sekiranya terdapat nombor negatif yang anda dapat dalam bentuk am, anda ubah, anda darab, semua persamaan anda. Anda darab semua persamaan anda darab negatif menjadi positif, ya. Negatif darab negatif positif. Negatif darab negatif positif. Positif darab negatif negatif, dan hasilnya di hadapan ini adalah positif. Okey, jadi sekarang sekiranya anda menggunakan kalkulator, jadi pemfaktoran anda selari dengan bentuk am yang di atas. Okey. Okey, seterusnya kesilapan yang ada berlaku juga di kalangan segelintir pelajar, di mana pada bahagian pemfaktoran, pelajar meletakkan koma. Okey, di sini memberi maksud lain dan adalah silap. Okey, adalah silap meletakkan koma di sini dan menyebabkan anda tidak mendapat markah. Okey, seterusnya ada juga pelajar membuat silap dengan meletak nilai dahulu dan di akhir sekali meletak pemfaktoran. Okey, di sini juga adalah kesilapan besar pelajar. Okey. Okey, di sini kesilapan pelajar, di sini nampak macam tiada masalah, tetapi di sini persamaan melibatkan huruf T, tetapi nilai pelajar bagi adalah dalam X, jadi tidak selari. Di sini juga adalah kesilapan besar pelajar. Dan di sini juga kita lihat pada pemfaktoran adalah nilai di sini adalah dalam bentuk perpuluhan. Jadi di sini juga adalah kesilapan
pelajar di mana tidak boleh dalam perpuluhan. Okey, walaupun anda menggunakan kalkulator, anda mesti meletakkan nilai di dalam nombor bulat. Okey, bukan nombor perpuluhan seperti ini. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan. Ini adalah contoh soalan SPM pada tahun 2014. Okey. Okey, sebuah roket air dilancarkan dari sebuah pelantar ketinggian H dalam meter. Roket air itu pada masa T saat selepas dilancarkan ialah dengan persamaan ini. Bilakah roket itu tiba di permukaan tanah? Okey, di sini anda perlu ada sedikit pemahaman. H adalah ketinggian dan bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah, bermaksud bila roket itu tiba di permukaan tanah, ketinggian dia adalah kosong. Okey, ketinggian adalah kosong. Okey, ini adalah dinamakan membentuk persamaan. Jadi anda mesti tahu bagaimana membentuk persamaan dengan betul. Okey, seterusnya adalah menukar bentuk persamaan kepada bentuk am. Okey, cikgu letakkan, cikgu tukar di sini. Ini negatif, jadi semua ini cikgu darab negatif menjadi negatif darab negatif, positif, positif darab negatif, negatif, positif darab negatif, negatif ya, semuanya bertukar. Okey. Supaya bila anda menggunakan pemfaktoran, menggunakan kalkulator, nilainya adalah selari. Okey, sekarang anda menggunakan kalkulator, anda dapat nilai T. Okey, T sama dengan 2 dan T sama dengan negatif 1/2. Okey, dan anda membuat pemfaktoran. Okey, anda membuat pemfaktoran T tolak 2, 2T tambah 1. Okey, di sini apa yang ingin cikgu tekankan, okey, adalah di sini, okey, sekiranya soalan dalam bentuk penyelesaian masalah begini dalam situasi masa. Okey, masa anda perlu mengambil nilai yang positif sahaja. Okey, jadi jawapan 2 begini. Okey, di akhir sekali anda nyatakan T sama dengan 2. Okey, hanya satu nilai positif sahaja. Okey. Okey, peringatan di sini masa, jarak, panjang, umur, berat dan sebagainya tiada nilai negatif. Okey, sekarang ni cikgu kita lihat contoh soalan ini. Okey, sebuah papan kenyataan, kenyataan berbentuk segi empat tepat. Okey, ini adalah maklumat segi empat tepat mempunyai panjang X tambah 3 dan lebar 2X tolak 1. Diberi bahawa luas permukaan papan kenyataan tersebut adalah 15 meter persegi. Hitung nilai X. Okey, jadi apa yang perlu anda buat adalah membentuk persamaan. Okey. Okey, ini adalah luas segi 4. Okey, luas segi 4 adalah panjang kali lebar. Jadi panjang X tambah 3 kali lebarnya 2X tolak 1 sama dengan 15. Okey, ini anda telah berjaya membentuk persamaan dengan betul. Okey, seterusnya, okey, menukarkan persamaan ini kepada bentuk am. Jadi ini anda perlu selesaikan, kembangkan dan anda permudahkan dia menjadi bentuk an. Okey, ini adalah bentuk am. Okey, anda selesaikan. Okey, ini biasanya anda menggunakan pelajar menggunakan kalkulator untuk mencari nilai. Okey, anda dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 9/2. Okey, dan pemfaktoran. Okey, X tolak 2. Okey, di sini positif, di sini jadi negatif. Di sini negatif, di sini jadi positif. 2 ni diletakkan di hadapan, 9 diletakkan di sini sama dengan 0. Okey, jadi di sini apa yang cikgu nak tekankan? Okey, maka X sama dengan 2. Harus diingat ya, sebab ini adalah merupakan satu ukuran bagi panjang. Jadi nilainya adalah positif sahaja yang diambil. Okey, sekarang kita lihat soalan ini pula. Okey, soalan ini, pergerakan sebuah bola keranjang yang dibaling dalam suatu permainan boleh disimpulkan dalam persamaan. Okey, ini persamaan yang diberi, yakni S adalah jarak. Okey, U ialah
laju awal, T ialah masa, A ialah pecutan. Okey, Michael membaling sebiji bola 12 meter dari jaring dengan laju awal 2 meter per saat dan pecutan 4 meter per saat persegi. 4 meter per saat kuasa 2. Tentukan masa yang diambil oleh bola untuk sampai ke jaring. Okey. Soalan ini sebenarnya sangat-sangat mudah di mana persamaan telah diberi. Anda cuma perlu mengisi sahaja di dalam persamaan. Okey, persamaan diberi, isi sahaja. Okey. Okey, S adalah jaraknya 12. Okey. Okey, jaraknya 12. Okey. U adalah laju. Okey, lajunya 2. Anda isi dalam persamaan ini lajunya 2 tambah 1/2. A adalah pecutan. Okey, pecutannya adalah 4. Okey, A adalah pecutannya adalah 4. Okey, T kuasa 2. Okey, ini anda telah berjaya membentuk persamaan. Okey, seterusnya okey, itu maklumat. Okey, ini semua maklumat. Okey, seterusnya anda menukarkan persamaan kepada bentuk am. Okey, ini bentuk am. Okey, anda melakukan perfaktoran. Okey, Okey, anda dapat T sama dengan 2 dan T sama dengan -3. Jadi, maka hanya ambil nilai positif sahaja. T sama dengan 2. Okey, nilai positif saja. T sama dengan 2. Okey, sekarang ini kita lihat soalan yang ini pula. Okey. Okey, Puan Jaslina merancang untuk membina pagar mengelilingi rumahnya. Okey, kawasan tanah rumahnya adalah berbentuk segi 4 tepat dan luasnya ialah 5250 meter persegi. Okey, diberi panjang tanahnya 5 meter melebihi 2 kali ganda lebarnya. Okey, sekarang ini maklumat yang anda perlu faham ya. Anda perlu jelas. Okey, panjang tanahnya 5 meter melebihi 2 kali ganda lebarnya. Okey. Okey, soalannya kos untuk pemasangan pagar itu ialah RM150 semeter. Kira kos dalam RM yang dia perlu bayar. Okey, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu faham. Okey, kawasan rumahnya berbentuk segi 4 tepat. Okey, panjang tanahnya 5 meter, melebihi 2 kali ganda lebarnya. Okey, ini lebarnya adalah X. Okey, lebarnya adalah X, anda nyatakan sebagai X. Okey, 2 kali ganda. Okey, 2 kali ganda lebih 5 meter. Itu maksud ayat ini. Okey. Okey, 5 meter. Panjang tanahnya 5 meter melebihi 2 kali ganda lebarnya. Okey, 5 meter lebih 2 kali ganda lebarnya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, anda bentukkan persamaan. Okey, soalan ini melibatkan luas. Okey, luasnya ialah jadi luas panjang kali lebar. Jadi X darab 2X tambah 5 sama dengan luasnya 5250. Okey, ini persamaan yang berjaya anda bentuk. Okey, tukarkan kepada bentuk am, selesaikan dan tukarkan kepada bentuk am. Okey, pemfaktoran dan anda mendapat X sama dengan 50, X sama dengan -105. Jadi di sini, okey, hanya nilai positif saja yang anda perlu ambil kerana ini melibatkan jarak. Okey, jarak panjang, melibatkan panjang. Okey, jadi X sama dengan 50. Okey, di sini soalan ini belum selesai lagi kerana okey, soalan ini meminta kos untuk pemasangan pagar. Okey. Jadi pemasangan pagar. Okey, kita pindah situ dulu. Okey, pemasangan pagar. Okey, di sini pagarnya berukuran. Okey, ini 2x tambah 5 2 kali ya. Kita 2 kali X 2x tambah 5 sebab di sini sama panjang. Tambah 2 kali X sebab di sini sama panjang. Jadi kita gantikan X dengan 50. Gantikan X dengan 50. Buat begini.
Okey, menggunakan kalkulator anda mendapat anda mendapat panjang keseluruhan pagarnya adalah 310. Jadi 310 didarabkan dengan RM150 semeter. 310 meter darab dengan RM150 meter, anda mendapat RM 46,500. Ni kira agak besar juga kos yang diambil ya, kerana memang luas lah. Memang luas rumah Puan Jazlina ni, kerana di sini saja sudah 50 meter. Di sini saja 50 meter, memang luas. Jadi ini anda perlu tahu supaya bila anda besar nanti, anda dapat kira sendiri kos. Kos sekiranya anda ingin membina rumah atau membina pagar.